Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita Fathul Bari, iaitu kitab yang membincangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Baik, jadi pada pagi ini terlebih dahulu saya mohon maaf di atas kelewatan kami memulakan pengajian pada pagi ini kerana ada perkara-perkara di belakang tabir yang tidak dapat dielakkan. Mudah-mudahan semuanya berlapang dada di atas keterlewatan ini. Dan insya-Allah kita akan usaha untuk selesaikan juga perbincangan hadis di bab yang ke-27 yang mana akan membincangkan pada hadis tentang membasuh kedua kaki bukan mengusap kedua kaki. Jadi kita berada di muka surat yang keberapa muslimah yang saya kasihi semuanya? Okey, sudah ada yang berikan jawapan di situ. Hari ini bab 27 muka surat 149. Okey, baik. Terima kasih Kak Nuraini di situ. Ada yang lain ingin berikan jawapan? Kita berada di muka surat yang keberapa? Baik, Kak Zah kita muka surat 149. Liza juga muka surat 149. Okey, baik. Ramai Kak Som, ramai yang menyebutkan muka surat 149. Baik, kita lihat slide kita pada pagi ini muslimah. Apakah betul perbincangan hadisnya? Okey, kita berada di bab yang ke-27. Bertajuk membasuh kedua kaki bukan mengusap kedua kaki. Berada di halaman 149, ya betul sebagaimana yang telah diberikan jawapannya. Dan insya-Allah hari ini bukan perbincangan yang terakhir untuk tahun ini yang kita akan usahalah untuk selesaikan. Sebab saya tak nak drag perbincangan hadis ini bawa ke tahun hadapan. So kita akan selesaikan insya-Allah perbincangan hadisnya. Dan sebagaimana biasanya, terlebih dahulu kita akan baca hadis kita bernombor 163 di sini. Yang mana, okay. Hadis kita bernombor 163 yang mana telah diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Amr. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. Baik, hadis kita yang bernombor 163 pada pagi ini bermaksud, kita lihat pada terjemahannya. Di sini dinyatakan kepada kita bahawa Abu Musa meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami dari Abu Bishr, dari Yusuf bin Mahak, dari Abdullah ibn Amr, dia berkata, dalam satu perjalanan safar kami, Nabi SAW tertinggal di belakang kami. Jadi ada satu peristiwa di mana mereka ini semua dalam perjalanan ataupun dalam safar bersama dengan Nabi SAW. Tetapi di dalam perjalanan ini didapati bahawa dan diceritakan kepada kita oleh Abdullah ibn Amr, Nabi SAW
tertinggal di belakang. Maknanya mereka ni dah mendahului lah, mereka ni sebab mereka dalam kumpulan kan. Jadi kumpulan ni dah berada jauh ke depan, Nabi SAW masih lagi dalam perjalanan di belakang. Baik. Jadi apa yang dikatakan di sini oleh Abdullah ibn Amr, dia kata, lantas Nabi menyusul kami, sementara kami telah mengakhirkan solat asar hingga, kalau di sini pentahqiq menyebutkan hingga hampir memasuki waktu maghrib. Maknanya mereka ini dah sampai dah dekat satu tempat ini. Kemudian mereka tunggu Nabi SAW menyusul. Maknanya mereka tunggu Nabi sampai di tempat mereka, dan keadaan yang mereka tunggu tadi kan menyebabkan mereka lambat melaksanakan solat asar. Jadi di sini dikata sampailah nak masuk pada solat maghrib. Kemudian apa yang berlaku? Dia pun kata faja'alna natawadda'u wa namsahu ala arjulina. Jadi dia kata lalu kami mulai berwuduk dan mengusap kaki-kaki kami. Jadi mereka ambil wuduk. Last sekali kan kita bahagian kaki ini, Abdullah ibn Amr kata mereka pun kami mengusap kaki-kaki kami. Fanada bi'ala sautihi. Jadi Abdullah ibn Amr kata, lalu baginda iaitu Nabi SAW menyeru dengan suara yang keras, makna suara yang tinggi. Apa kata Nabi di sini? Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang dimasukkan ke dalam api neraka. Marataini au talatan. Yang mana disebutkan kepada kita bahawa baginda mengucapkan ayat itu sebanyak 2 atau 3 kali. Okey, baik. Selesai kita baca hadis dan terjemahannya, kita akan terus masuk kepada syarah hadis kita pada pagi ini. Pada syarah hadis kita di muka surat 150 ya muslimah, kita akan terus masuk pada perkataan anna fi safratin. Sila lihat di perenggan kita yang kedua pada syarah hadis, perkataan pertama tinggalkan dan kita akan terus masuk kepada perkataan yang kedua di sini. Anna fi safratin. Maksudnya dalam suatu perjalanan. Di dalam riwayat Karimah terdapat tambahan lafaz safarnaha, dalam perjalanan safar kami. Okey, so ini riwayat lain lah ya, tak letakkan di sini, tak mengapa, tinggalkan sahaja. Baik, seterusnya kita lihat kepada zahir hadisnya. Zahir hadis menunjukkan bahawa Abdullah ibn Amr ikut serta dalam rombongan musafir tersebut. Okey, kenapa kita kata Abdullah ibn Amr ikut serta dalam musafir ini ataupun dalam perjalanan ini? Ada sesiapa boleh berikan jawapan kepada saya? Kenapa zahir hadis ini menunjukkan bahawa Abdullah ibn Amr ikut serta dalam rombongan tersebut? Apa key dia ataupun bagaimana kita dapat tahu? Ada jawapan? Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kak Sol memberikan jawapan. Sebab dia yang menceritakan, yes, betul. Kerana dia yang meriwayatkan hadis ini, sebab tu kita tahu dia terlibat di dalam perjalanan tersebut. Kerana Abdullah ibn Amr yang menceritakan bahawa mereka ini dalam satu perjalanan, kemudian Nabi SAW tertinggal di belakang kami. Maknanya di sini, bila Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa, zahir hadis ini menunjukkan kepada kita Abdullah ibn Amr ikut serta dalam rombongan musafir tersebut. Kenapa dia kata semikian? Kerana dia yang meriwayatkan hadis ini, dia yang menceritakan. Cuma persoalannya sekarang di sini ya, kita lihat begini. Di dalam riwayat Muslim disebutkan bahawa perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan dari Makkah ke Madinah. Okey, so perjalanan ini ialah daripada Makkah ke Madinah. Padahal realitinya, ini isu dia kenapa nama Abdullah ibn Amr ini ataupun dinaikkanlah dalam penjelasan ini. Dia kata sedangkan realitinya perjalanan yang pernah dilakukan Abdullah ibn Amr bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah hanya ketika pulang dari melaksanakan haji wada'. Pada penaklukan kota Makkah, Abdullah ibn Amr mengikut
memang ikut serta dalam rombongan kaum muslimin itu, namun ketika pulang Nabi SAW tidak berangkat dari Makkah ke Madinah, tetapi dari Ji'ranah ke Madinah. Ada kemungkinan perjalanan yang dimaksudkan adalah ketika melaksanakan umratul qada, iaitu umrah qada, sebab hijrah yang dilakukan Abdullah ibn Amr terjadi pada waktu itu atau menjelang masa itu. Cuma yang sebenarnya yang diisukan di sini ialah oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani, ini adalah perjalanan yang mana satu. Sebab Abdullah ibn Amr ini dia adalah disebutkan di sini ya, dia merupakan ada beberapa, tak semua perjalanan yang dia ikut bersama dengan Nabi SAW. Hanya beberapa sahaja. Jadi kalau yang paling pastilah dia kata di sini ketika pulang dari melaksanakan haji wada. So sekarang ni daripada Makkah ke Madinah, dia agak pelik sedikit bila kalau nak kata bahawa Makkah ke Madinah ini merupakan sesuatu perjalanan yang disertai oleh Abdullah ibn Amr. Kerana dia kata kalau tentang penaklukan Makkah, penaklukan Makkah pulang ke Madinah, pada waktu itu Nabi berangkat dari Ji'ranah ke Madinah, bukan daripada Makkah ke Madinah. Jadi Imam Ibn Hajar al-Asqalani kata apa? Besar kemungkinan. Besar kemungkinan peristiwa ini berlaku ketika umrah qada. Umrah qada ni bila? Iaitu ketika ada satu masa Nabi SAW ingin berangkat pergi ke Makkah menunaikan umrah tetapi dihalang oleh musyrikin Makkah. Kemudian barulah tahun hadapan Nabi datang mengqadakkanlah umrah yang telah dihalang itu. Ini maksudnya. Jadi di sini Imam Ibn Hajar kata itulah masa kemungkinan besar yang mana ada Abdullah ibn Amr yang mengikuti perjalanan pulang tersebut daripada Makkah ke Madinah kerana hijrah yang dilakukan oleh Abdullah ibn Amr terjadi pada waktu itu. Kerana pada waktu itu Abdullah ibn Amr dia masih lagi berada di Makkah. Dia belum lagi berhijrah ke Madinah. Jadi lebih tepatlah ini menurut kepada pendapat Ibn Hajar al-Asqalani, lebih tepat kita kata ia berlaku ketika umrah qada tu tadi. Okey, baik. Selesai kita pada perkataan yang pertama, kita lihat kepada perkataan yang kedua. Okey. Perkataan yang kedua di sini sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita, perkataan arhaqna. Perkataan arhaqna. Iaitu kami telah mengakhirkan. Kami telah mengakhirkan apa? Kami telah mengakhirkan apa? Kejap ya, macam mana nak tukar ni? Kami telah mengakhirkan. Baik. Tinggalkan perenggan-perenggan yang ada di muka surat 150 tentang perkataan arhaqna, terus masuk pada muka surat 151 di situ Muslimah, dan sila lihat pada baris yang ke 1, 2, 3, 4. Pada baris yang keempat bermula daripada Ibn Battal. Okey, terus pergi muka surat 151, lihat pada baris yang keempat di perenggan yang pertama muka surat 151 yang bermula perkataannya ataupun sentensinya di situ Ibn Battal. Okey, sebab saya akan mulakan perbincangan untuk perkataan ini daripada Ibn Battal, pendapat yang dikeluarkan oleh Ibn Battal. Kenapa saya tinggalkan yang awal tu tadi? Kerana dia cuma jelaskan tentang sebutan perkataan, ada yang matikan huruf qaf, ada yang bunyikan dan sebagainya, tak apa, tinggalkan saja. Yang penting yang ini, part ini. Baik, di sini jemaah kita lihat. Ibn Battal dia menyebutkan begini. Sepertinya dalam kes ini ataupun dalam hadis ini, para sahabat sengaja mengakhirkan solat. Yes, macam Kak Som sebutkan di situ, mengakhirkan solat mereka. Tadi pun saya tanya mengakhirkan apa? Jadi Kak Som sebut mengakhirkan solat mereka. Jadi di sini kita kata Ibn Battal berkata sepertinya para sahabat sengaja. Dia guna perkataan sengaja mengakhirkan solat agar Rasulullah SAW dapat menyusul mereka dan mereka dapat solat bersama
dan solat bersama mereka. Jadi maknanya mereka ni sengaja akhirkan solat itu tadi, solat asar kan, supaya mereka dapat solat bersama-sama dengan Nabi SAW. Akan tetapi, okay, so ada satu isu, itu tak mengapalah bila mereka dah tunggu Nabi SAW mengakhirkan solat asar sampai nak masuk pada solat maghrib tu tadi kan, okay, itu tak apa. Sekarang ini, bila Nabi dah sampai, mereka terus ambil wuduk tadi kan, okay, akan tetapi ketika waktu sudah semakin sempit, mereka pun bergegas, berwuduk hingga tidak sempurna dalam pelaksanaannya. Jadi mereka ni pun dah kelam kabut kerana dah nak masuk waktu maghrib, mereka pun cepat-cepat ambil wuduk di sini sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Hajar oleh Ibn Battal di sini tak sempurna cara pengambilan wuduk itu. Jadi pada saat itulah Rasulullah SAW sudah menyusul para sahabat itu dan Nabi melihat mereka dalam keadaan sedemikian, lantas Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Maknanya Nabi berikan amaran supaya berwuduk dengan sempurna. Jangan kelam kabut. Ini maksudnya jangan kelam kabut sehingga nanti ada anggota wuduk kita yang tidak terkena air. Jadi ini yang dimaksudkan pada larangan ini. Dan menurut saya ni maksudnya menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang merupakan pensyarah kepada kitab ini, yang dikata apa? Penjelasan Ibn Battal bahawa para sahabat sengaja mengakhirkan solat hanyalah sebagai satu kemungkinan. Maknanya dia tak muktamad lagi situasi itu, tak confirm lagi. Betul ke para sahabat ni memang sengaja mengakhirkan solat itu tadi untuk menunggu Nabi SAW. Jadi kalau menurut kepada pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bagi dia itu adalah sesuatu kemungkinan. Kemungkinan lah, maknanya tak pasti. Jadi dia kata ada pun kemungkinan lainnya. Jadi kita ada kemungkinan lain. Apa possibility yang lain yang kemungkinan terjadi pada waktu itu? So di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Dia kata mereka melakukan hal itu kerana tidak dalam keadaan suci. Jadi mereka ni jadi mereka ini mengakhirkan solat mereka itu tadi ialah kerana mereka ini tidak dalam keadaan yang suci atau berharap sampai ke lokasi air terdekat. Jadi maknanya mereka ini tunggu. So tadi dalam perjalanan tak ada wuduk. Dan sekarang ini mereka teruskan perjalanan hinggalah mereka sampai ke tempat yang ada air untuk mereka berwuduk. Jadi ini kemungkinan lainlah yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mana dia kata kemungkinan terakhir ini diperkuat oleh riwayat Muslim. Maknanya bila Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata kemungkinan para sahabat ini mereka tunggu sampai ke sebuah tempat yang mana ada air. Okay, sebuah lokasi yang ada air. Kenapa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebutkan sedemikian? Kerana di sini dia kata ada riwayat lain dalam riwayat Imam Muslim. Sekejap ya. Ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana dinyatakan di sini dengan satu redaksi disebutkan hatta idza kunna bima'in fit tariqi ta'ajjala qaumun 'inda al-'asri. Dia kata hingga bila mana kami sampai di lokasi air yang ada di pinggir jalan. Jadi pada riwayat Imam Muslim, kita lihat di situ ada satu situasi di mana para sahabat ini mereka menceritakan kami ni memang Nabi SAW dah tertinggal di belakang. Tetapi kami berhenti bila kami nampak satu lokasi air, maknanya di tempat ini, di pinggir jalan ini ada air. Jadi apa dia kata ta'ajjala qaumun 'indal 'asr. Dia kata maka orang-orang bergegas kerana waktu asar sudah masuk. Jadi di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata maka kemungkinan ini juga boleh terjadi. Yang dia kata yakni saat itu sudah mendekati waktu solat asar sehingga mereka pun berwuduk dengan tergesa-gesa. So kita nampak kan ada kemungkinan-kemungkinan yang berlaku mengapa solat itu diakhirkan. Pertama, mungkin para sahabat mereka hendak
menunggu Nabi supaya mereka dapat solat bersama-sama dengan Nabi. Kedua, di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Tadi pendapat pertama pendapat daripada Ibn Battal ya. Okey. Pendapat pertama pendapat daripada Ibn Battal. Kalau kita lihat kepada pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata ada kemungkinan lain lah yang mana mereka katakan bahawa melakukan para sahabat melakukan itu kerana tidak dalam keadaan suci. Maknanya mereka itu tidak ada wuduk lah, so mereka perlu tunggu di sebuah tempat yang ada air. Jadi sebab itu mereka berharap berada pada satu lokasi yang terdekat yang memiliki air. Jadi mereka dapat stop, mereka dapat berhenti di sana dan dapat melaksanakan solat. So sebab itu bila dah sampai mereka pun cepat-cepat mengambil wuduk. Dan apa yang diutarakan ataupun apa yang dikemukakan pendapat ini ialah berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu tadi. Itu hingga kami sampai di lokasi air yang ada di pinggir jalan. Okey, baik. Selesai kita perkataan yang kedua di sini. Kita pergi kepada perkataan yang ketiga. Perkataan kita yang ketiga, wa namsahu ala arjulina. Bermaksud kami mengusap kaki-kaki kami. Baik, Imam Al-Bukhari menyimpulkan pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mengusap kaki ketika berwuduk. Jadi dalam hadis ini ya muslimah, bila kita baca tadi, kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memberikan ingatan. Memberikan peringatan kepada para sahabat pada waktu itu yang Nabi kata apa? Wail. Celakalah lil aqab bagi tumit-tumit kerana termasuk di dalam api neraka. Maka di sini kita lihat ia merupakan satu bentuk yang mana Nabi ingkari perbuatan mereka yang tergesa-gesa mengambil wuduk itu tadi sehingga mereka tu tak membasuh kaki mereka tetapi mereka sekadar mengusap. Maksudnya mereka ambil air, sapu. Macam tu je. Ini maksudnya. Okay? Mereka ambil air, mereka sapu bahagian kaki. Oleh kerana itu, bukan kerana tidak membasuh kaki dengan sempurna lah. Tetapi bukan kita kata mereka ni tak basuh kaki langsung. Ataupun kerana mereka ini tak mengenakan air. Tetapi kerana ia merupakan satu keadaan yang untuk mengingkari bahawa tidak boleh mengusap kaki. Untuk wuduk ni tidak boleh mengusap kaki. Maksudnya dia perlu dibasuh macam kita basuh tangan kita, wajah kita, begitu. Dia perlu dikenakan air dengan sebetulnya. Bukan just ambil air sikit, usap gitu. Okay? Sebab itu di sini Imam Al-Bukhari diletakkan judulnya dengan menekankan bukan mengusap kaki. Okey, kerana apa? Nabi mengingkari perbuatan mereka iaitu perbuatan para sahabat yang mengusap kaki-kaki mereka ataupun yang hanya sekadar menyapulah dengan air pada kaki-kaki mereka. Baik, maka di sini kita lihat itulah makna zahir dari hadis muttafaq alaih. Okey, dari hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sementara ada hadis lain yang mana di dalam riwayat Imam Muslim dimuatkan dengan satu redaksi, dengan sebuah redaksi yang berbunyi fantahayna ilaihim wa aqabuhum bidun taluhu lam yamassahal ma'. Maka kami pun menyusul mereka sementara mata kaki mereka nampak kering, tidak tersentuh air. Jadi di sini ada juga pendapat lain dikemukakan kepada kita kerana hadis yang kedua, hadis yang kita baru baca ini ada di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa boleh menyatakan sah saja jika sekiranya seseorang dia berwuduk dengan mengusap kakinya. Okey, kerana mereka menggunakan dalil itu tadi yang mana mata kaki mereka tampak kering, tidak disentuh air, bermakna mereka hanya mengusap ataupun menyapu sahaja kaki mereka itu begitu sahaja. Jadi di sini ada juga yang menjadikan dalil ini sebagai sesuatu perbuatan yang dianggap boleh ketika seseorang berwuduk.
Tetapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia terangkan lagi dengan makna dia kata sedangkan pengertian pengingkaran dalam hadis bab ini ditujukan kepada perbuatan sahabat yang tidak membasuh kaki secara merata. Akan tetapi kerana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tadi lebih kuat, maka pengertian hadis di atas harus difahami bahawa menurut riwayat keduanya dengan cara mentakwilkannya. Maknanya, walaupun ada yang berpendapat dengan dalil daripada riwayat Imam Muslim itu tadi yang mengatakan sah wuduk jika sekiranya hanya sekadar menyapu kaki itu kan, dia tak basuh. Tetapi kita lebih cenderung untuk berpegang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, iaitu hadis kita inilah ya, yang mana menurut kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ia merupakan satu hadis yang lebih kuat jika nak dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kita baca tadi. Disebab itu di sini dalam penerangan ini, saya nak ringkaskan pada penerangan ini, kita lebih cenderung berpegang bahawa bukan mengusap kaki. Walaupun ada dalilnya, okey, tetapi kita cenderung kepada satu pengingkaran Nabi SAW yang memerintahkan agar kita membasuh kaki tersebut. Jadi kita lihat ya di situ, cuba lihat pada perenggan yang perenggan yang kelima di muka surat 152. Okay, paragraf yang kelima di muka surat 152, ada pendapat daripada Imam At-Tahawi di situ yang menyebutkan begini. Ketika beliau memerintahkan para sahabat untuk membasuh kedua kaki hingga merata seluruhnya, maka perintah ini menunjukkan bahawa yang diwajibkan adalah membasuh, bukan mengusap. Jadi itu merupakan kesimpulan pada perbincangan untuk perkataan wanamsahu ala arjulina. Bila Nabi SAW mengingkari perbuatan para sahabat yang hanya mengusap kaki mereka, menunjukkan bahawa di sini menurut kepada pendapat Imam At-Tahawi juga, dia kata ia merupakan perintah yang menunjukkan bahawa diwajibkan membasuh, bukan mengusap. Jadi saya pun lebih cenderunglah ya menggunakan pendapat yang mengatakan membasuh, sebagaimana yang telah dikemukakanlah perbincangannya itu tadi. Baik, seterusnya ya Muslimah, kita lihat pada perkataan yang berikutnya, iaitu perkataan apa? Kita terus pergi kepada perkataan wailun. Okey, perkataan arjulina itu tinggalkan. Kita pergi terus kepada perkataan wailun. Pada perkataan wailun ini, terdapat perbincangan yang agak panjang juga. Saya akan ringkaskan ya perbincangannya. Saya takut drag nanti sampai 11.30. Okey, so kita lihat di sini. Pada perkataan wail yang terdapat di muka surat 153, kita ada satu perkataan yang mana ini merupakan sabda Nabi SAW. Sebab yang tadi semua kita bincangkan itu merupakan cerita yang diucapkan oleh ataupun cerita yang disampaikan oleh Abdullah ibn Amr. Tapi sekarang bila kita masuk pada perkataan wail, ini merupakan sabda Nabi SAW. Yang mana diterjemahkan perkataan wail di sini dengan celaka. Minta maaf lah ya, perkataan tu jika kasar ya. Celakalah disebutkan begitu. Dan sila lihat ya pada baris yang kedua bermula daripada para ulama'. Para ulama' berselisih mengenai makna kata wail tersebut. Jadi di kalangan para ulama', mereka ini berselisih pendapat. Sebenarnya perkataan wail ni maknanya apa? Dan sehingga dia terjadi di situ bila dibahaskan menjadi kepada beberapa pendapat. Tetapi di sini saya lihat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia nak memudahkan kefahaman kita, maka dia datangkan kepada kita dengan satu pendapat yang baginya adalah pendapat yang paling kuat. Yang mana beliau katakan begini, di antara pendapat yang kuat, di antara pendapat yang kuat maknanya dia cuma quote dalam syarahnya di sini hanya pendapat yang kuat. Dia tak datangkan kepada kita dengan pendapat-pendapat yang lain.
Okey, jadi dia kata di antara pendapat yang kuat daripada banyak-banyak pendapat yang ada di kalangan para ulama tentang perkataan Wail itu tadi, dia kata apa? Adalah makna yang ditunjukkan hadis riwayat Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Dari hadis Abu Sa'id dengan sanad yang marfu'. Jadi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani didatangkan kepada kita dengan sebuah hadis yang mana menunjukkan inilah maksud yang paling kuat bagi perkataan wail. Apakah ia? Disebutkan di sini, wailun wadin fi jahannam. Maksudnya, wail adalah sebuah lembah yang terdapat di dalam neraka jahannam. Maknanya kita kata wail ini adalah satu tempat, satu lembah yang merupakan antara spot antara spot yang terdapat di dalam neraka. Dalam neraka jahannam. Jadi Nabi SAW bila Nabi kata wailun lil aqabi, kan, minan nar, maknanya orang yang dia ni basuh kakinya tapi tak kena tumit, maknanya tak sempurna, tumit dia tak terkena dengan air tu tadi kan, untuk mereka itu tempat ini. Wail yang namanya. Okay, satu tempat dalam neraka yang namanya wail. Itu yang dimaksudkan. Dan inilah yang dikatakan sebagai pendapat yang paling tepat bagi kita memahami maksud wailun itu tadi. Jadi, Imam Ibn Khuzaimah dia berkata, apa kata dia? Apabila orang yang mengusap kakinya dianggap telah menunaikan perintah sesuai dengan yang diwajibkan, maka mana mungkin dia masih diancam masuk neraka. Maknanya begini, Imam Ibn Khuzaimah dia berikan persoalan kepada kita. Jika orang yang dia usap kaki dia kan, dia usap kaki dia, dianggap telah menunaikan perintah, maknanya dengan mengusap kaki kita semasa kita berwuduk, kalaulah ia dianggap sebagai satu keadaan yang mana diperintahkan oleh Nabi SAW, takkanlah Nabi SAW nak sebut bahawa orang yang mengusap kaki itu tempat mereka dalam neraka. Maknanya, bila Nabi SAW kata, bila Nabi nampak mereka ini hanya sekadar mengusap kaki, okay? Mereka sekadar mengusap kaki mereka, tidak membasuh kaki mereka sehingga tumit mereka tidak terkena dengan air dalam keadaan yang begitu, Nabi tidak setuju dengan perbuatan tersebut sehingga Nabi SAW menyebutkan perbuatan yang sekadar mengusap kaki itu tadi kan dengan air, ia merupakan perbuatan yang menyebabkan tidak sempurnanya wuduk dan orang tersebut kerana itu dia boleh dicampakkan ke dalam api neraka. Dan ini merupakan satu penegasan ataupun satu yang kita kata peringatan yang begitu dahsyat yang Nabi berikan, supaya kita ni ketika mengambil wuduk tidak mengambil ia dalam keadaan yang kelam kabut, sambil lewa, tidak memerhatikan apa yang perlu disempurnakan, itu maksudnya. So, dia menjadi satu peringatan kepada kita semua agar lebih berhati-hati ketika berwuduk. Dia bukan ala wuduk je, bukan begitu ya. Dia bukan ala wuduk tak kisahlah, yang penting basah macam tu. Dia tak semestinya demikian. Tetapi bagaimana ciri kesempurnaannya yang perlu kita tepati. So di sinilah yang dikatakan oleh Imam Ibn Khuzaimah, kalaulah perbuatan mengusap kaki itu bukan perbuatan yang salah, kan, dia tak salah, kenapa Nabi SAW sampai mengancam dengan api neraka? Itu maksudnya lah daripada persoalannya yang diutarakan oleh Imam Ibn Khuzaimah di situ. Baik, seterusnya lihat kepada perenggan yang kita ada perenggan komentar Al-Bukhari kan, betul tak? Okey, tinggalkan perenggan itu, saya nak terus masuk kepada komentar Imam Ibn Khuzaimah yang berikutnya. Baik, pada perenggan yang kedua terakhir di muka surat 153 di sini, Imam Ibn Khuzaimah dan ulama lainnya telah meriwayatkan hadis Amr bin Abasa secara lengkap tentang keutamaan wuduk. Jadi ada hadis lain yang diriwayatkan yang mana menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW menyebutkan begini, "Thumma yaghsilu qadamaihi kama amarahullah." Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sebagaimana yang Allah perintahkan. Bila kita rujuk dalam riwayat ini, jelas kepada kita bahawa membasuh kaki itulah
yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kerana itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih jelas lagi di dalam matan ataupun dalam redaksi riwayat ini menggunakan perkataan yaghsilu yang bermaksud membasuh. Jadi jelas kepada kita bahawa bukan mengusap kaki tetapi ialah membasuh kaki. Baik, terus kita pergi kepada muka surat yang berikutnya. Tidak ada satu riwayat dari para sahabat yang bertentangan dengan pemahaman itu. Maknanya tidak ada satu riwayat yang bertentangan dengan kefahaman bahawa kaki adalah anggota wuduk yang dibasuh, bukan disapu. Okey, yang dibasuh. Yang mana dia kata kecuali, ada tetapi kata kecuali satu riwayat dari Ali, Ibn Abbas dan Anas. Namun, walaupun kita kata ada juga riwayat yang mengatakan boleh menyapu tadi kan, tetapi dia kata telah diriwayatkan pula secara sahih dari para sahabat tersebut bahawa mereka telah mencabut pendapat yang salah ini. Mencabut tu maksudnya mereka dah tak pegang lagi dengan pendapat itu, walaupun pada awalnya mereka setuju boleh untuk menyapu di bahagian kaki ini, tapi kemudiannya mereka dah tak lagi berpegang dengan pendapat tersebut. Dan di sini dikatakan kepada kita, Abdul Rahman ibn Abi Layla berkata, para sahabat Rasulullah SAW sepakat bahawa kedua kaki dibasuh ketika berwuduk. Jadi di kalangan para sahabat, majoriti mereka semuanya bersepakat bahawa anggota kaki kita yang merupakan anggota wuduk ini ialah ia merupakan keadaan yang perlu dibasuh. Demikianlah ijma' yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur dan At-Tahawi dan Ibn Hazm menegaskan bahawa mengusap kaki hukumnya telah dimansuhkan, iaitu telah dihapuskan. Wallahu a'lam. Okey, baik, selesai kita pada perkataan wail itu tadi. Kita terus masuk pada perkataan yang terakhir untuk pagi ini, iaitu perkataan lil aqabi. Okey, kita ada perkataan yang terakhir iaitu lil aqabi yang bermaksud tumit. Yakni, dia jelaskan yakni tumit yang terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Jadi tadi kan Abdullah ibn Amr dia ceritakan kepada kita, bila Nabi dah menyusul kami, kemudian kami pun bergegas pergi ambil wuduk, yang mana summa namsahu, kemudian kami pun menyapu. Ada satu situasi yang mana mereka ini menyapu menyapu kaki-kaki kami dalam berwuduk itu, ketika berwuduk itu, dan Nabi melihat tumit mereka ini kering. Itu maksudnya. Dan bila Nabi lihat tumit mereka kering, itulah yang menyebabkan Nabi pun sebut wailul lil aqab. Nabi pun sebut celakalah bagi tumit-tumit. Begitu. Nabi menggunakan perkataan tersebut kepada mereka yang mana Nabi nampak tumit-tumit mereka tidak terkena air dan tumit mereka dalam keadaan yang kering. Kenapa kita kata itulah tumit yang terlihat oleh Rasulullah pada saat itu? Kerana dia berikan alasan di sini sebab alif lam. Kita ada lil aqab kan? Okey, bermakna di situ alif lam kemudian alif lil aqab. Alif lam yang tercantum pada kata al-aqab menunjukkan khusus kejadian ketika itu. Okey, khusus kejadian ketika itu, bukan dalam peristiwa lain tetapi dalam peristiwa ini. Nabi tak refer kepada tumit orang lain yang dulu, mungkin tahun lepas, minggu lepas, semalam yang Nabi lihat. Tetapi dalam kes ini Nabi SAW tunjuk, Nabi SAW sebutkan tentang tumit mereka yang Nabi lihat yang tidak terkena air itu tadi. Jadi kita lihat di sini Imam Al-Baghawi dia letakkan satu pendapat yang mana dia kata maknanya neraka wail bagi orang yang tumitnya tidak dibasuh dengan sempurna. Ini ancamannya muslimah untuk mereka yang ambil wuduk tapi kemudian ambil wuduk dalam keadaan yang sambil lewa, lalai, tidak memerhatikan sama ada anggota wuduknya sempurna ataupun tidak, sehingga
bahagian kakinya, itu terutamanya bahagian tumitnya tidak terkena dengan air itu tadi. Inilah yang menyebabkan Nabi SAW menyebutkan sedemikian. Maka sebab itulah Imam Al-Baghawi di sini dia kata itu merupakan satu ancaman yang mana neraka wail untuk mereka yang mana tumitnya tidak dibasuh dengan air wuduk itu dengan sempurna. Baik, kita ada 3 pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan hadis kita di bab yang ke-27 ini. Sebagaimana juga yang telah disimpulkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di sini berkenaan dengan 3 pengajaran yang telah beliau senaraikan. Okey, baik. Kita lihat ya muslimah, pengajaran yang pertama. Pada pengajaran yang pertama disebutkan kepada kita anjuran memberi pelajaran kepada orang-orang yang jahil, iaitu tidak memahami agama. Jadi kita lihat situasi tadi. Nabi SAW mengajar, memberikan peringatan kepada mereka yang pada waktu itu tidak mengetahui berkenaan ancaman yang diperuntukkan bagi mereka yang mana tumitnya tidak terkena air ketika berwuduk. Jadi sebab itu di sini Nabi SAW terus bila Nabi nampak, Nabi terus beritahu kepada mereka tentang ancaman tersebut. Maka di sini dia menjadi satu peristiwa yang menunjukkan kepada kita bahawa ini merupakan satu anjuran, galakan kepada kita semua bahawa jika ada orang yang mungkin dia tidak faham, dia tidak memahami tentang agama ini, kita boleh untuk tegur, kita boleh untuk berikan pelajaran kepada mereka yang tidak memahami dan tidak mengetahui itu tadi. Supaya mereka dapat beramal dengan betul, mereka dapat melaksanakan amal ibadah dengan sempurna dan ia tidak menjadi satu amalan yang sia-sia bagi diri mereka. Cuma teguran kita tu lah juga memainkan peranan penting. So kalau kita nak tegur seseorang lebih-lebih lagi berkaitan tentang agama ini, ia memerlukan hikmah. Ia bukan main nampak orang salah dia terus tegur. Nampak orang itu je tegur kan. Nampak orang ini tegur kan. Nampak orang pakai tudung nampak rambut. Macam tu. So kita janganlah tiba-tiba main attack kan orang kan. Nampak orang salah je, solat macam gini tak betul lah. Kita pun terus tegur. Jadi nanti orang kecil hati kan, kita takut orang kecil hati. So kita janganlah mengambil pendekatan yang sedemikian. Walaupun ini merupakan anjuran yang ditunjukkan di dalam hadis ini. Tetapi ia juga memerlukan kepada hikmah, ilmu kita, bukan sebarangan. Kadang-kadang ada perkara yang perlu kita perhatikan sebelum kita menegur, sebelum kita memberikan pelajaran itu tadi, supaya orang yang ditegur dia dapat menerima dan akhirnya dia dapat mengamalkan dengan cara yang betul. Kerana bimbang kalau kita salah menegur, ia akan menyebabkan orang yang sudah melakukan amal yang baik itu tadi dia pun terus tinggalkan amalan tersebut. Jadi ini ia memerlukan kepada hikmah kita kebijaksanaan bagaimana untuk menegur semasa yang sesuai, keadaan yang sesuai, bukan menegur di halayak ramai kan, ataupun adakah betul apa yang kita nampak itu salah. Ini pun penting. Sebab kita kena faham juga di dalam agama kita ada pelbagai macam pendapat. Dan kadang-kadang ada orang mereka ini beramal mengikut kepada pendapat A contohnya, sedangkan kita selama ini berpegang kepada pendapat B. Jadi bila kita nampak orang ni beramal dengan pendapat yang A, kita rasa perkara itu salah lalu kita tegur. Jadi ini juga memerlukan kepada diri kita menjadi seorang yang berilmu sebelum kita nak tegur. Mungkin bimbang kan, selama ni kita tak pernah pun nampak orang buat, tiba-tiba kita nampak orang tu buat sedangkan kita tak tahu. Ada pendapat ataupun ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang hal yang sedemikian. Jadi nanti kita pula lah kan, kita pula yang membawa masalah di sini. So sebab tu tadi saya kata ilmu, kebijaksanaan, hikmah, masa yang sesuai. Maksudnya kalaupun kita nak tegur tadi, mungkin kita berada dalam dewan solat, kita nampak dia ni macam pelik.
macam pelik cara dia solat ke apa kan. Kita mungkin tak pernah nampak ataupun kita tak tahu adakah itu satu perkara yang dibolehkan dalam agama kita. Kita pun tak berapa sangatlah dalam bab ilmu agama ni, cuma kita nampak ia pelik. Kalaupun kita nak tegur, jangan tegur. Lepas-lepas solat terus kita tegur. Kadang-kadang itu juga masalah kita. Kita semangat semangat. Lepas-lepas solat terus kita tegur. Awak tadi solat gini mana awak belajar ni? Dengan siapa awak belajar? Kita pun tanya gitu kan. Tak boleh lah. Cara kita nampak ayat kita ketika kita bertanya ataupun ketika kita menegur itu tadi, ia perlu dengan cara yang baik. Mungkin lepas solat kita nampak dia tengah-tengah lipat telekung ke apa kan, ada orang corner tengah betulkan tudung, kita pun approach dia, maknanya personally, one to one, bukan tengah-tengah orang ramai, orang semua dengar, orang semua tengok. Nanti ia memalukan orang tersebut. Jadi ini cara kita lah. Kita mungkin pergi tempat dia, kita cuba tanya, Assalamualaikum Hajar, maaf tadi saya nampak Hajar gini. Oh saya ni tak faham sangat, betul ke ada cara gitu kan? So maknanya nampak cara kita. Orang pun tak terperanjat. Kan orang pun tak rasa macam kecil hati, tawar hati, semua kan tak ada gula, tak ada garam, semua tak ada gitu kan. Orang pun rasa macam okey, dia pun rasa sedap. Bila ada orang datang begitu, bertanya kepada dia dengan cara yang baik. Dengan tidak memalukan, one to one kita berbual. Kalau dia explain gini apa ataupun dia kata, oh saya tak tahu, sama ni saya cuma buat. Maknanya kita pun boleh cuba terangkan sedikit demi sedikit. So itu caranya. Bila kita ni nak menegur orang yang tidak faham agama, maknanya jangan sampai kita memalukan. Kerana saya nak pesan begini, bimbang. Bila kita sudah memalukan seseorang dalam bab agama ini, mungkin boleh jadi kita menjadi punca kepada dia untuk lebih jauh daripada agama. Hati-hati jangan sampai berlaku sedemikian. Baik, seterusnya. Kita ada poin yang kedua di sini daripada hadis yang kita pelajari pada pagi ini, menunjukkan kepada kita boleh meninggikan suara ketika mengingkari sesuatu. Jadi ada perkara yang kita nak sebutkan, yang kita nak jelaskan, yang mana ia merupakan ancaman contohnya. Jadi bila kita sampaikan di situ, ada nada suaranya. Nada suara ataupun intonasi suaranya itu digunakan dengan nada yang tinggi bagi memberikan satu kesan kepada orang yang mendengar, inilah perkara yang perlu kita jauhi, yang perlu kita tinggalkan kerana kesannya ialah neraka. Sebab itu di sini kita nampak Nabi SAW ketika nampak, Nabi tinggikan suara baginda, beritahu kepada mereka tentang ancaman neraka untuk mereka yang mana tumitnya tidak tersentuh dengan air wuduk itu tadi. Jadi Nabi tinggikan suara. Dan dikatakan kita boleh untuk meninggikan suara. Tapi saya juga nak berpesan di sini, jangan sampai berpekik lah. Kan? Dia sesuai untuk orang yang mana mungkin kalau kita guru, kita ceramah ataupun kita sampaikan sesuatu ilmu itu, kita ada nada ketika kita berbicara. Bila sesuatu yang bukan menakutkan, sesuatu yang berbentuk ancaman yang dahsyat, seorang guru itu dia boleh meninggikan suaranya sedikit supaya menimbulkan rasa gerun pada hati yang mendengar agar mereka ni lebih merasai tentang ancaman yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Dia begitu keadaannya. Namun kalau kita just berbual biasa dengan kawan-kawan kita, tak perlulah kita nak tinggikan suara. Wailun, budak tu tengok kenapa member sebelah ni tiba-tiba kan. Wailun lil aqabi minan nar. Kau dah kenapa cakap tu kan? Terperanjat member tengah-tengah makan kat coffee bean contoh kan. Dah kenapa kau ni? So situasi tu pun kena diambil kira lah yang mana sesuai, mana tidak sesuai. Jadi dalam keadaan ini dia sesuai untuk kategori orang contoh pendakwa, penceramah kan, ketika mereka memberikan, ataupun kita ibu contoh kita ibu, kita nak cakap dengan anak kita kan, kita kata tak boleh tau kita tinggikan suara sedikit, bukan dengan suara yang begitu memekik sehingga menyebabkan orang pun rasa kenapa ni nak cakap mesti pekik-pekik, bukan gitu, tapi cuma tinggikan suara sedikit supaya dapat dirasai tentang ancaman yang terkandung dalam sesebuah nas seperti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, kita pergi kepada poin kita yang terakhir, iaitu yang ketiga pada pagi ini, iaitu tidak mengapa mengulang pernyataan agar dapat difahami. Dikatakan bahawa sebagaimana yang telah kita sentuh perkenaan ini dalam kitab ilmu, sesiapa yang pelajari kitab ilmu kita, kitab ilmu jilid yang keberapa?
Kita ilmu jilid yang keberapa lah, nanti jawablah ya. Kita ilmu ni dah jauh lah, maknanya kita dah tinggalkan lama kita ilmu. Tetapi jika sesiapa yang ikuti kuliah, jilid kedua, jika sesiapa yang ikuti kuliah saya ini secara konsisten, mereka ada pelajari sebuah hadis yang pernah kita bincangkan bahawa ada kalanya ketika kita menyampaikan sesuatu, tidak salah untuk kita ulang ayat itu 2 kali ataupun 3 kali. Ada keadaan-keadaannya dan itulah yang banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menyampaikan ilmu, ketika Nabi SAW memberikan peringatan, ada masa-masanya Nabi ulang 2 kali, ada masanya Nabi SAW mengulang 3 kali. Untuk dikatakan sebagai satu bentuk penegasan bahawa perkara ini penting. Supaya orang yang dengar, dia dapat tangkap lagi kan, okey, dia dapat kuatkan lagi, untuk kali ketiga kuat lagi, terus mantap, masuk terus, tak keluar-keluar. Itulah diharapkannya, begitu keadaannya. Tapi kalau dah sebut 3 kali keluar juga, tak tahu nak kata apa. Okey, tak tahu nak kata apa lah. Dah memang agaknya macam gitu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebutlah kau 10 kali, aku tak ingat juga. Mungkinlah ada orang begitu. Tetapi di sini kita nak katalah, hikmahnya kenapa sesuatu keadaan itu kita sebut sebanyak 2 kali ataupun 3 kali untuk memberikan penegasan agar orang yang mendengar apa yang cuba kita sampaikan, mereka ini mengambil, dapat tangkap dan terus mereka dapat sematkan dalam hati mereka, dalam minda mereka untuk mereka amalkan. Sebab itu di sini, di dalam redaksi ini disebutkan Nabi SAW menyebutkan ancaman itu tadi tentang wailun lil aqabi minan nar sebanyak marrataini aw thalathan. 2 kali atau 3 kali. Jadi tak salah kalau kita ni berbual, ada word ataupun ada perkataan yang kita ulang 2 kali atau 3 kali. Okey, wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja muslimah perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, kelapangan jiwa untuk menerima setiap sesuatu yang kita pelajari, terutamanya lah untuk sepanjang tahun ini. Jadi saya mengharapkan agar setiap catatan, setiap nota yang diberikan dapat dibuka. Maknanya bulan Disember nanti kuliah tak ada, janganlah tutup buku terus. Tapi bukalah untuk kita revise kembali, dengar semula rakaman-rakaman kuliah kita di YouTube ataupun di Facebook Masjid Yusof Ishak. Jadi kalau ada perkara yang terlepas dapat dicatat kembali sementara saya cuti ni kan nanti, insya-Allah mudah-mudahan dapat diamalkan. Okay. Jika lupa dapat ingat kembali, jika tak hafal dapat dihafal, begitulah kita bagi masa kepada semua muslimah untuk mengulang kaji setiap pengajian yang telah kita sampaikan pada tahun ini. Jadi saya bagi pihak saya dan juga pihak admin mohon maaf jika sekiranya bagi muslimah-muslimah ni semua ada yang tak puas hati, apalah lambatlah masuklah suara tak clear lah gambar blur macam-macam lah kan. So minta maaf lah jika sekiranya ada banyak kesilapan, kekurangan daripada pihak kami, daripada pihak masjid. Mudah-mudahan pada masa yang akan datang dapat diperbaiki lagi dengan cara keadaan yang lebih baik, dan mudah-mudahan siapa tahu pada tahun hadapan kita bertemu dengan situasi yang berbeza. Wallahu a'lam, kita tak dapat predict lah apa yang akan terjadi pada tahun hadapan. Okay, mudah-mudahan doakan yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan satu situasi ataupun peluang yang lebih baik untuk kita untuk menyambungkan pengajian kitab kita ini. Okay, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada saya, memberikan kita semua dengan kesihatan dan kelapangan masa. Itu juga penting, kelapangan masa untuk terus membincangkan kitab Fathul Bari di jilid yang ketiga ini, insya-Allah. Baik, kita jumpa pada tahun hadapan. Terima kasih sekali lagi bagi pihak saya dan juga pihak masjid di atas kepenglibatan semuanya untuk kuliah ini, iaitu pagi Isnin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kita semua. Saya tutup pengajian kita pada tahun ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.